kita juga turut membincang dengan cara yang serius bersabit dengan kejatuhan nilai ringgit kita Malaysia, kerana pada hari ini nilai ringgit dengan dolar Amerika sudah mencecah 4.7 lebih, dan keadaannya dalam tidak menentu, mungkin akan bertambah buruk lagi. Pihak kerajaan nampaknya cara nak menangani masalah kejatuhan ringgit ini dengan cara melibatkan dalam tindakan spekulasi mata wang, iaitu membeli ringgit dengan menggunakan ringgit seperti pernah berlaku pada tahun 1998 dahulu, yang mana Soros menggunakan dana yang besar untuk menjatuh nilai ringgit pada waktu itu. Tun Dr. Mahathir pada waktu itu mengikat ringgit dengan RM3.80. Tapi sekarang ini nampaknya Perdana Menteri sekarang ini menggunakan kaedah cuba nak menaikkan ringgit balik ni dengan cara spekulasi seperti dulu, yang menyebabkan kerajaan Bank Negara pernah hilang dakwaannya 30 bilion, dan duit yang digunakan ialah daripada EPF, salah satu tabung daripada GIC EPF digunakan, dan nampaknya tidak membantu. Baru-baru ini nampak stable sikit, tetapi akhirnya balik kepada 4.7 lebih, tidak membantu menurunkan nilai ringgit atau menaikkan nilai ringgit. Setidak-tidaknya kalau tidak 3.8, RM4 pun jadilah. Ini 4.7. Pandangan kita lah, pandangan saya lah, cara nak mengukurkan nilai ringgit ini sebenarnya tidak ada dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek, ianya cara mengikat duit ringgit dengan duit Amerika, macam tu Dr. Mahathir buat. Tetapi dalam jangka panjang, kita kena tahu sebab-sebab kenapa nilai ringgit jatuh. Nilai ringgit jatuh sebab ialah ekspor negara kita telah menurun dengan ketara. Bila ekspor menurun, terutamanya barang-barang hasil keluaran negara Malaysia, produk-produk ini tidak laku, tidak mendapat tempahan order daripada luar negara secara jumlah yang besar dan banyak, maka ada kesan kepada nilai ringgit kita. Kerana kalaulah barang-barang kita ni, negara kita ni laku, maka ekspor meningkat. Barang kita kualiti tinggi, contohnya kompetitif dan sebagainya. Jadi bila ekspor meningkat, permintaan tinggi, jadi orang beli daripada negara luar beli, dia nak beli, dia kena bayar dengan ringgit, maka dia terpaksa cari ringgit. Itu ya, duit ringgit naik. Tapi bila barang-barang kita orang tak beli, ekspor pun jatuh, jadi macam mana kita nak dapat duit Amerika dan duit ringgit terutamanya. Jadi sebab itu kita kena usaha membantu. Kita kena membantu pengusaha-pengusaha negara kita supaya mereka dapat meningkatkan hasil keluaran yang bermutu tinggi, tapi dengan nilai harga yang kompetitif, daripada menghabiskan duit EPF hangus bermain spekulasi mata wang. Lebih baiklah membantu usahawan-usahawan, pengusaha-pengusaha secara agresif supaya kita dapat
meningkat produk-produk buatan Malaysia dengan bermutu tinggi, dengan harga kompetitif, dengan pemasaran yang agresif, dan ini boleh membantu menstabilkan ataupun menaikkan nilai ringgit negara kita. Sebab sekarang ini nilai ringgit negara kita bukan saja jatuh, tapi juga berlaku kesan psikologi yang memalukan. Contohnya di Thailand, sepadan Thailand dengan Malaysia kalau di pantai timur ialah rantau panjang Sungai Golok, ataupun di Padang Besar, ataupun di Jeli, juga sepadan dengan Thailand. Dulu bila kita pergi ke Thailand, even ke Bangkok sekalipun, ke Chiang Mai sekalipun, saya pernah ke Chiang Mai dulu 2-3 kali juga, saya beli barang guna duit Malaysia dia terima. Sekarang ni di Sungai Golok, penjual sayur yang jual sayur dalam bakul, dalam pasar, kita bagi duit Malaysia dia tak terima. Mereka pun tahu duit Malaysia dah tak ada nilai, duit Malaysia dah jatuh. Malu kita. Maknanya mereka tidak percaya lagi pada duit kita. Mana tak percaya pada Malaysia lah. Jadi mana kita nak letak maruah kita? Bukan saja dari segi nilai duit itu, maruah kita pun turut terjejas bila duit nilai jatuh. Jadi ini yang patut ditupu oleh Perdana Menteri. Tak payahlah dia umum jagaan pelabur beliau-beliau nak masuk, potensi beliau-beliau nak masuk. Dia cakap RM4 hari-hari. Macam mana nak naikkan harga ringgit ni? Kalau dia bagi harapan, tetapi bunyi guruh di langit, hujan tak turun, ayam berkukuh hari tak siang, tak guna. Sebab itu ada pihak membuat dakwaan, timbulnya isu kekemat ni sengaja diadakan untuk dan mengalih pandangan rakyat dari segi kegagalan kerajaan menangani isu ringgit jatuh, dan juga yang lebih teruk harga-harga barang naik. So diwujudkan isu kekemat ini dibesar-besarkan supaya rakyat beralih fokus dan lupa kepada isu-isu yang selama ini menjadi kemarahan rakyat dan menjadi isu yang hangat. Jadi bagi kita putera, pertama kita cadangkan dan mendesak hentikan guna apa jua dana kerajaan daripada Kementerian Kewangan, daripada Bank Negara, daripada GSC, terutamanya EPF dan sebagainya. Jangan guna duit untuk melibatkan dalam spekulasi kewangan bagi tujuan membantu mengukuhkan ringgit. Ini bukan caranya. Ini juga boleh disifatkan macam bermain judi. Ini gambling. Boleh untung, boleh rugi. So kalau macam tu, naikkan geteng je lah. Tak payahlah nak beli mata wang, nak naikkan mata wang ringgit. Ini berjudi betul. Inilah yang dikatakan kegagalan kerajaan. Tak payahlah kita nak nasihat rakyat. Rakyat kena berjimat cermat, rakyat kena bersatu padu, rakyat begitu, rakyat begini. Rakyat tak ada apa-apa pun. Semua ni hasil daripada tangan pemimpin. Sebab itu bila pilih pemimpin, kena pilih pemimpin yang bijak. Jangan tong kosong. Jangan bercakap pandai tapi akhirnya kita tengok apa yang jadi. Jadi itulah pandangan kita, dan kita tak beri maklumat semuanya sekali. Ada kita putera mempunyai cadangan-cadangan yang konkret, yang solid, bagaimana nak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara sekarang ini. Kita tak nak
Cerita sebab ini strategi Putera. Kita minta rakyat memberi sokongan pada Putera. Kita tahulah apa kita nak buat. Ya, Anwar pun belajar pun setakat BA Universiti Melaya je, general degree je. Saya pun ada kelulusan sama juga. Dia pun belajar, bukan belajar ekonomi, belajar kewangan. Tapi bila dia bercakap bab ekonomi dengan kewangan, kalah pakar dunia. Bila dia bercakap bab agama, kalah ulama-ulama tersohor. Jadi saya tak sampai nak peringkat dia, tapi saya percaya kita pun boleh lakukan untuk rakyat. Prinsip yang pertama dulu, sebelum kita bercakap policy statement, dasar yang kita nak bawa, program yang kita nak bawa, kita kena bersih dulu. Akhlak kita kena mulia, moral kita kena bersih. Bila bersih, berintegriti, moral baik, apa bentuk cadangan program pun akan menjadi. Kalau tidak, cantik macam mana pun dasar, tapi kalau rasuah, menyalahguna kuasa, cakap bak tata kelola, tapi yang bercakap tidak ikut tata kelola, di sebelahnya ada orang yang rasuah, ada yang terlibat dengan rasuah, kita duduk bela, pada masa sama kita nak menentang rasuah. Memalukan. Terima kasih.